Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk mata pelajaran yang seterusnya, iaitu sirah. Jadi kamu semua boleh buka buku teks, buka surat 19. Kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan dengan sirah Nabi, iaitu peperangan Khandaq. Minggu yang lepas kita dah belajar sebab-sebab macam mana tercetusnya ataupun sebab-sebab boleh berlakunya peperangan Khandaq ini. Ustaz ulang balik secara ringkas yang mana ketika Nabi SAW datang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, maka Madinah pada ketika itu adanya orang-orang Yahudi. Jadi bila Nabi datang ke tempat mereka, jadi Nabi pun buat satu perjanjian dengan orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini supaya jangan sesekali kita ada macam khianat ataupun mungkir kepada janji yang dibuat, nak bunuh, nak berperang dan sebagainya, tak mau. Jadi tengok-tengok dalam perjanjian tu orang Yahudi sendiri yang langgar, yang tak patuh kepada janji yang mereka buat dengan Nabi SAW. Dan dalam perjanjian itu juga mana-mana yang tidak mengikut kepada perjanjian yang telah dibuat, maka dia boleh diusir ataupun dihalau daripada negara tersebut. Jadi Nabi pun patuhlah kepada perjanjian yang telah dibuat. Jadi orang Yahudi terpaksa meninggalkan negara Madinah pada ketika itu disebabkan mereka mungkir kepada janji mereka kepada Nabi SAW. Jadi bila mana mereka merasa macam geram, mereka marah dekat orang Islam, jadi mereka pun datang ke Mekah minta tolong kepada orang-orang Arab Quraisy yang berada di Mekah pada ketika itu, minta bantuan, kita nak lawan dengan tentera Islam yang berada di Madinah. Jadi mereka pun, okey, tak apa, kita setuju. Dan akhirnya mereka bentuk satu pakatan atau bentuk satu tentera yang kita panggil sebagai tentera bersekutu. Gabungan di antara orang Yahudi dengan orang Arab. Sebanyak berapa jumlah tentera mereka? 10,000. Jadi tentera bersekutu ni kuat. Sebab gabungan dua buah negara, dua buah kaum. Orang kafir dengan orang Yahudi, kuat tu. Nak lawan dengan orang Islam sahaja yang berada di Madinah, yang masa tu orang Islam tidaklah terlalu ramai jumlah yang masuk Islam pada ketika itu. Nak lawan dengan dan nak berhadapan dengan 10,000 bala tentera ni, satu benda yang sangat dahsyat yang akan berlaku. Itu sebab kenapa berlakunya peperangan Khandaq. Minggu lepas Ustaz dah cerita. Jadi pada hari ini kita akan sambung sikit lagi, iaitu macam mana Nabi menghadapi peperangan dalam perang Khandaq ini. Okey, tengok. Rasulullah bermesyuarat setelah mendapat berita Madinah akan diserang oleh tentera bersekutu. Jadi bila mana Nabi dapat tahu yang mereka tu on the way nak mai, dalam perjalanan, dulu mana ada kapal terbang, kan sehari je boleh sampai. Dulu semua naik kuda, kan tak naik kuda, naik unta, mana ada kapal terbang dulu. Jadi perjalanan mereka itu makan hari, kan kadang-kadang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan baru sampai. Kalau zaman sekarang tak ada lah macam tu kan. Jadi Nabi dapat tahu yang kata mereka ni on the way nak mai ke Madinah, nak serang Madinah. Jadi Nabi pun buat mesyuarat, bincang, okey, macam mana kita nak buat ni? Kita nak berhadapan dengan 10,000 bala tentera ni, apa yang kita nak buat? Kita nak lawan ke? Ataupun kita nak bertahan ke? Ataupun macam mana? Nabi tanya kepada para sahabat. Bincang. Seorang sahabat Nabi bangun, nama dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni sahabat Nabi. Dia mencadangkan parit digali sepanjang jalan masuk ke Madinah. Lalu Rasulullah bersetuju dan bersama-sama menggali parit tersebut. Jadi Salman Al-Farisi ini, kenapa dia dipanggil sebagai Al-Farisi? Sebab dia ni berasal dari dalam negara Parsi. Sebab tu dia digelar sebagai Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini, dia mencadangkan kepada Nabi SAW untuk kita buat satu parit. Tahu parit? Parit ni macam longkang lah, tapi longkang kecil. Parit ni lebih besar. Kita gali parit dalam-dalam, sekeliling dekat kota Madinah itu, kita gali semua. Kita buat benteng. Kita bertahan sahaja. Jadi para sahabat dengan Rasulullah pun
bersetuju. Dan akhirnya parit tersebut digali. Parit tersebut luasnya 40 hasta, mengakibatkan serangan tentera Al-Ahzab ataupun tentera bersekutu tersekat dan mereka telah mengepung Madinah. Jadi dengan adanya parit yang seluas itu, tentera yang on the way nak masuk ke Madinah tak boleh. Tentera bersekutu sebanyak 10,000 orang tadi ni tak boleh nak masuk ke Madinah. Sebab apa? Sebab ada benteng. Benteng dia parit tadi tu yang digali dalam. Jadi bila mana mereka nak lompat, mereka naik kuda. Bila mana kuda mereka nak lompat pergi ke Madinah, mereka akan jatuh ke dalam parit itu. Kalau mereka cuba naik balik nak pergi ke Madinah, mereka akan dipanah oleh tentera Islam. Jadi contoh parit tu, dia punya contoh parit tu macam ni. Ini gambaran. Okey, ukuran parit perang Khandaq. Jadi ini tentera, saya buat contoh. Okey. Jadi dekat sini orang kafir, tentera bersekutu duduk. Mereka nak masuk ke Madinah. Jadi bila mana mereka nak masuk, dekat sini ada parit yang besar dan dalam. Jadi bila mana mereka lompat tak lepas. Mereka nak masuk sini. Mereka nak masuk sini tak boleh. Mereka akan jatuh ke sini. Bila mana mereka jatuh ke sini, mereka nak naik balik belah sini. Dekat sini tentera Islam duduk. Sini benteng ni, benteng bekas mereka gali tanah ni. Tanah tu kan semakin tinggi. Jadi dia buat benteng dekat sini, mereka bertahan dekat sini. Ada tentera pemanah yang duduk dekat sini. Jadi mereka nampak kalau nak naik belah sini, kena panah. Jadi mereka kena berundur lah naik balik belah sana. Jadi tak boleh nak masuk ke Madinah. Bijak tak strategi ni? Sangat bijak. Jadi mereka pun buntu. Macam mana nak masuk ni? Dengan galian yang sedalam ini. Maksudnya tak ada harapan ni. Okey, sambung. Jadi, seterusnya lagi. Nu'aim bin Mas'ud daripada puak musyrikin menemui Rasulullah dan telah menyatakan keislaman secara sulit. Nu'aim telah berjaya memecah belahkan tentera bersekutu dengan menimbulkan prasangka di antara mereka. Nu'aim ni orang kafir Quraisy. Dia datang jumpa dengan Nabi SAW untuk masuk Islam. Okay? Dia jumpa dengan Nabi untuk masuk Islam. Jadi dengan keislaman Nu'aim bin Mas'ud ini menyebabkan tentera bersekutu yang terdiri daripada orang Yahudi dengan orang Arab Quraisy jadi berpecah belah. Mereka macam dah tak boleh nak bekerja sama dah. Bayangkan nak masuk tak boleh. Bukannya 1 hari, bukannya 2 hari, hampir 15 hari. Bahkan ada riwayat yang sebut hampir 1 bulan orang Islam dikepung dekat sekeliling kota Madinah tu. Dia orang nak masuk tak boleh. Baik. Terus nombor 2. Setelah 15 hari, 15 hari dikepung. Bayangkan dalam masa 15 hari tentera bersekutu yang seramai 10,000 tu kepung Madinah nak masuk. Orang Islam kena kepung, tak boleh nak keluar. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar tentera yang tak boleh dilihat. Iaitu apa? Angin. Angin sahaja. Dengan angin sahaja Allah hantar tentera dia. Angin tersebut telah memusnahkan semua kelengkapan perang, barang keperluan dan kemah. Tentera Ahzab melarikan diri dan balik ke Mekah. Dengan angin sahaja sudah cukup untuk kalahkan 10,000 tentera yang terdiri daripada kafir Quraisy dan juga orang Yahudi. Jadi hebat tak kuasa Allah? Hebat. Tak payah nak meriam, tak payah senapang, tak payah pantak, payah. Angin je. Cukup. Kalah terus mereka. Itu kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada manusia. Baik, ini adalah kita panggil sebagai gambaran peristiwa perang Khandaq. Macam mana yang dikatakan mereka nak masuk ni? Okey. Jadi di sini tentera kaum Quraisy, kemah mereka kan tak boleh masuk selama 15 hari, jadi mereka berkemah dekat sini. Sama juga dengan tentera Ahzab. Jadi mereka nak masuk tak boleh, sini pun nak masuk tak boleh sebab ada parit ni. Parit ni kita panggil sebagai Khandaq. Okey. Jadi parit ni bila mana mereka nak masuk
Tak boleh sebab adanya tentera muslimin yang dah standby dekat sini. Jadi bila mana mereka masuk, mereka mati kena punah. Boleh faham untuk peperangan Khandaq. Dalam buku teks kamu boleh baca lah. Okey, cuma yang ustaz cerita ni dia punya ringkasan daripada kisah perang Khandaq ini. Okey. Kalau ada apa-apa soalan yang kamu tidak faham, kamu boleh terus bertanya, boleh WhatsApp ustaz, tanya soalan. Yang tu sahaja untuk hari ni, untuk sirah. Sekian. Tak ada latihan apa-apa yang kamu kena buat. Cukuplah kamu sekadar belajar pada hari ni. Minggu depan baru ustaz akan bagi latihan untuk sirah. Okey, kita dah habis dah. Perang Khandaq dah habis. InsyaAllah. Tajuk yang seterusnya yang kita akan belajar ialah Perjanjian Hudaibiyah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.